وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. InsyaAllah hari ini kita nak sambung. Kalau tak silap saya, kita dah sampai 141. Ayat yang ke-141. Okey. Jadi nota saya mute semua orang ya. Saya mute semua orang ya. Ya. Boleh kalau tak bising. Tak apa sebab hari tu dia satu lagi yang bayar ni dia tak dengung sangat. Ya. Okey dia nak mute boleh tak? Okey. Siapa yang nak bercakap unmute balik ya. Okey. Boleh nampak tak nota saya? Boleh. Okey. Okey, Ustaz. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lihat kita masuk hari ini ayat 141. Ya. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Okey. Apa sebentar Alright. Kita tengok dulu vocab kita tu. Yang pertama ansya'a. Ulangan 11. Af'ala yuf'ilu. Ansya'a yunshi'u. Alright. Ansya'a makna banyaklah. Dia ada makna asal, makna konteks. Ansya'a juga boleh kadang-kadang kita guna makna khalaqa, jadikan, mencipta. Cuma dia ada makna mencipta dan menjadikan benda itu tumbuh dan hidup. Itu maksud ansya'a. Okey. Wa huwa, dan dialah Allah allazi yang ansya'a, telah menjadikan. Okay. Jannat, jamak kepada jannah, kebun-kebun, taman-taman, kebun-kebun, taman-taman yang ma'rusyah, ma'rusyat. Okey. Apa itu ma'rusyat? Dalam nota kita ada. Cuma kalau kita sekejap sebentar. Okay. Saya tak dengar langsung. Baik. Yang lain boleh dengar tak? Boleh. Puan Raja tak dengar dia kata. Dengar. Ya, Ustaz, clear. Clear, yang lain clear. Mungkin Puan Raja kena check. Puan Raja dia mic dia tak on. Dia tak on Mic dia tak tak apa? ada. Mic dia tak ada. Okey, cuba tengok yang saya nak tengok, yang tunjuk ni. Mic dia tak on, jadi dia tak dengar. Yang kita punya tu jamak maknanya dia sebenarnya ma'rusyah sajalah. Ma'rusyah tu. Alright. Yang ni. Ma'rusyah tu. Dia macam mu'minah. Mu'minatun. Jadi jamak dia mu'minat. Ma'rusyah. Okey.
ma'rusyat. Jadi ini wazan yang kedua ni, maf'ul. Maf'ulun. Ma'rusyun. Kalau muannas ma'rusyatun. Okey. Apa yang orang Aceh cakap ni? Apa ditulis kat bawah tu? Tak dengar, tak nampak muka. Allah. Betul-betul ada saka ni. Dia jangan tekan kat mute Ustaz. Dia kena tekan dekat yang tekan atas tulisan putih tu. Tak, yang tak dengar tu Puan Raja. Dia tak nampak muka saya, dia tak dengar. Okey. Kita baca Yasin sikit begitu. Yasin. Puh, tiup sikit. Alright. Okey. Jadi ma'rusyah. Cuba lihat semula. Apakah yang dikatakan ma'rusyah wazan yang kedua? Okey. Maknanya daripada perkataan apa? Kalau ikut sebenarnya. Yang kita agak-agak lah ada kaitan dengan perkataan apa? Dia bersaudara dengan perkataan arash. Arshun. Arash ni apa? Dia benda-benda yang tinggi, benda-benda yang berhias-hias, kan? Ada bersanggar-sanggar, bermahkota. Itu semua Arab panggil arsh. Asal dia lah. Arash ni menunjukkan benda yang tinggi, benda yang grand, benda yang cantik, singgahsana, pelamin. Itu semua disebut sebagai arash. Jadi apa maksud ma'rush? Ma'rush di situ maksudnya apa? Yang ditinggikan. Maknanya dia tu compare dengan orang lain di atas sikit. Dia ditinggikan, dinaikkan. Jadi dalam konteks pokok-pokok ni bolehlah kita kata yang apa? Yang orang Melayu kata yang ada para. Para apa? Yang macam para ni apa bahasa Melayu? Para bahasa Melayu lah kan? Yang macam buah anggur, kacang panjang, yang benda-benda yang apa? Yang dia tak boleh apa? Yang dia tak boleh tumbuh sendiri kalau tak ada apa? Kalau tak ada para tu kan. Okey. Alright. Okey. Maknanya dia kena manjat. Dia kena manjat begitu. Okey. Kalau tak dia tak ni lah. Dia tak keluar dia punya tu. Jadi itu yang dikatakan jannatin ma'rusyat. Kebun-kebun yang berjunjung-junjung. Yang atas dia ada, kita buatkan tempat untuk dia panjat. Dia tak solid kat bawah, dia pergi naik atas. Okey. Haji. Okey, apa tu? Kalau dekat negara Arab misalnya, anggur tu dia ni je. Ini bukan cerita kebun ni, ini cerita macam kat rumah tu. Anggur tu dia lilit dekat mana? Dekat kita punya garas rumah je. Maknanya letak satu pasu tepi pintu pagar tu. Kan? Lepas tu nanti biarkan dia naik dekat mana? Dekat kita punya garas kereta tu. Nanti musim panas dia keluar buah petik je. Maknanya dia tak perlu tanah yang solid. Dia sebab dia sifat dia menjalar. Dia buah dia nanti dekat atas-atas. Dekat kita punya atap tiang-tiang tu keluar buah-buah ni semua. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu apa? Wa ghaira, dan yang tiada. Yang tidak ma'rusyat. Yang tidak berjunjung-junjung. Maksud yang tidak berjunjung, dia tidak perlukan junjung tadi sebab apa? Sifat dia sendiri dah berat. Kalau junjung dengan junjung dia patah nanti. Misalnya apa? Bikai kita nak junjung macam mana? Kadang-kadang dia sendiri pun tak terjunjung badan dia. Kan? Labu. Yang tu dia tak perlu junjung sebab dia duduk bawah. Dia solid di bawah kan? Itu maksud ma'rusyat dengan ghaira ma'rusyat. Okey.
Seterusnya apa dia? Wan nakhl. Dan pohon tamar, pohon kurma. Pohon kurma. Right. Jadi yang Arab faham ni kurma lah. Tapi sebenarnya nakhal tu bukan tamar. Nakhal tu palm, P-A-L-M, palm trees. Kalau tamar lah. Tamar tu ada kata tamar. Kan? Tamrah, tamrun. Disebabkan dekat negara Arab tu yang palm yang ada tu tamar ajalah. Kan? Kalau dia datang negara kita, kelapa sawit, kelapa, asam paya, ataupun buah apa yang tepi sungai tu, buah sagu, pokok sagu kan. Itu semua saudara dia lah. Pokok pinang, macam-macam saudara dia. Wazar'a, zar'un. Zar' adalah tanam-tanaman. Daripada zara'a yazra'u. Zara'a telah menanam. Jadi kata kerja dia ialah zara'a, telah menanam. Telah menanam. Okey. Zara'a. Okey. Wazara'a Allah kata mukhtalif. Mukhtalif. Mukhtalif ni kita consider dia sebagai wazan satu lah. Ikhtalafa yakhtalifu. Kata kerja dia ikhtalafa. Berbeza. Wazan 15 ya. Ikhtalafa yakhtalifu. Mukhtalif yang berbeza. Yang ada perbezaan. Katakan hari ni kawan kita datang kelas baru buat pemudahan plastik. Hari tu tua, muda pula hari ni. Anta mukhtalif jiddan. Anti mukhtalifah jiddan. Wah, berubah sungguh awak ni. Kontras sungguh. Kontras lah kalau masalah kata ya. Okey, mukhtalif. Kalau perempuan mukhtalifah berbeza. Okey. Apa yang berbeza? Ukulun. Kita biasa dengar akala. Akala telah makan. Akala telah makan, masdarnya ukul. Jadi ukul, walaupun dia punya madhi dia telah makan, masdar dia kita tak kata makanan, kita kata taste. Dia punya rasa. Okey. Mukhtalifan ukuluhu. Okey. Berbeza dia punya apa? Berbeza dia punya taste dia. Hasil dia. Alright. Okay. Pertama, berbeza dia punya hasil. Rasa dia. Okey. Ada yang terjemah rasa dia berbeza. Okey. Right. Saya punya internet okey tak? Ada sangkut tak? Tak ada. Sebab kadang-kadang dia keluar mesej dia kata unstable. Yang marah ni. Ambil yang paling mahal ni. Itu dia bukan main promosi kat kita. Dia kata paling laju lah apa. Okey. Ada setengah kata ukul tu, satu dia terjemah rasa dia berlainan. Satu lagi dia ambil juga asal perkataan akala makan tu. Jadi maknanya ada yang terjemah ukul tu rasa, ada yang terjemah ukul tu maksudnya apa? Cara kita makan. Faham tak? Ada orang dia buat pengat, suka dia pengat. Ada orang dia makan macam itu je. Kita kan ada buat je jemput pisang, ada yang pisang kita belasah macam tu je, ada yang ni dah terlebih masak ni buat je jemput lah bagi Ada buat lepat, ada buat macam-macam. Itu masuk ukul. Ukul tu boleh kita nisbah pada dia punya rasa dia sendiri tu berbeza. Pisang ni rasa lain, pisang yang sama rasa lain. Tapi ada juga yang dia kaitkan ukul itu dengan apa? Dengan kita punya cara kita makan. Macam mana kita ambil dia. Tak sama cara. Ada orang suka ambil yang muda katakan, tamar dia crunchy sikit, kerak. Ada orang tak boleh, kelat rasa dia Dia nak yang dah kering tu. Ada orang dia buat jus tu pulang lah. Macam-macam cara.
Okey. Jadi maknanya terpulang. Itu semua benda yang Allah bagi kenikmatan kepada kita, makan sajalah. Makan. Kemudian wazaitun. Seterusnya apa? Zaitun. Alhamdulillah. Kemudian ada apa lagi? Rumman. Ada 5. Mutasyabih. Tengok mutasyabih. Mutasyabih ni wazan apa ni? Ini sebenarnya wazan 17. 17.1. Mutasyabih ni ialah 17.1. Daripada apa? Tasyabaha. Tasyabaha ya tasyabahu. Saling. Tasyabaha ni maksud dia apa? Saling tak tumpah. Saling menyerupai. Itu tasyabaha. Jadi kalau wazan satu dia ialah mutasyabih. Yang kalau orang tu mana orang yang serupa. Orang yang saling tidak tumpah. Jadi maksud dia apa di situ? Maksud dia ialah zaitun dan delima yang mutasyabih, yang sama, seria sekata, warna dia, bentuk dia. Tetapi ada juga yang ghaira mutasyabih, yang tak sama. Tak sama bentuk dia, tak sama pula rasa dia. Okey. Yang ini Arab, memang makanan dia expert lah. Dia boleh tahu. Dia tengok zahir dia tahu. Macam itulah dia ta'ajub dan dia tabik spring dengan kita. Macam mana kita boleh bezakan ini musangking, ini D24, ini IOI. Dia pening kepala. Dia tahu duri je. Dia kata macam mana kawan ni boleh beza. Macam tak, sebab ini buah kita. Buah dia tamar tu dia boleh tahu ini yang Mariami lah, ini yang apalah, ini yang apa. Itu semua dia, bahagian dia lah. Kita beli je. Okey. Jadi apa kata Allah? Kulu min samlah kamu semua. Ini kita sebab kita baru cerita tempoh hari ada makanan-makanan dan daging-daging binatang-binatang tertentu yang musyrikin Mekah pada ketika itu suka-suka dia nak haramkan. Ini tak boleh, ini tak boleh, tanpa ada nas, tanpa ada dalil. Jadi di sini nanti kita balik kepada cerita binatang ternakan tu. Cuma Allah nak apa? Nak sisipkan sedikit berkenaan dengan buah-buahan. Sama juga. Yang Allah halalkan, makan ajalah. Tak boleh makan sebab kencing manis, cerita lain. Tapi kalau normal, makan ajalah. Jadi sebab itu dia kata apa? Kulu min samarihi, makanlah kamu semua samar. Samar itu apa? Buah. Samar kita boleh terjemah 2. Satu fizikal, buah. Satu lagi abstrak, hasil. Apakah samar daripada kita sembahyang tahajud? Boleh ditanya dalam soalan kan. Samar daripada kita sembahyang tahajud bukan buah. Tapi dia kata apa? Dia kesan dia. Hasil dia. Jadi samar, kalau erti kata buah tu, buah lah. Tapi dia juga boleh jadi apa? Dia punya pengeluaran. Hasil dia. Kulu min samarihi, kata Allah. Kamu semua makanlah daripada buahnya. Samar itu buah. Kemudian kita jadikan dia kata kerja wazan 11. Asmara yusmiru. Af'ala yuf'ilu. Apa itu asmara yusmiru? Mengeluarkan buah. Apabila asmara, apabila ia mengeluarkan buah, apabila dia mengeluarkan hasil, bila pokok tu dah berbuah, buah tu pun dah matang, boleh dipetik, makan ajalah. Tetapi jangan lupa, wa atu haqqahu, dan kamu semua keluarkanlah, tunaikanlah, kurniakanlah, berikanlah hak
rizqahu. Haknya. Rupanya hasil tanaman yang kita tanam itu, di sana ada hak-hak tertentu yang perlu kita tunaikan. Okey. Jadi, dua pecahan perkataan hu di situ. Cuba tengok dhamir hu tu. Nya. Ada yang mengembalikan hu itu kepada samar tadi. Tunaikanlah haknya, hak buahan yang kita dapat hasil tu. Tetapi ada yang menisbahkan lebih tinggi daripada buah tadi, dia nisbahkan hu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan buah. Maknanya buah yang kita dapat itu, di situ ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita apa? Tunaikan. Tunaikan di sini maksudnya apa? Kita keluarkan zakat. Zakat tanam-tanaman. Zakat tanam-tanaman dia sedikit berbeza dengan zakat simpanan. Apa maksud dia sedikit berbeza? Kalau zakat simpanan, zakat harta dan sebagainya, biasanya kita ada perkiraan cukup haul. Cukup rotation selama 1 tahun. Okey. Untuk tanam-tanaman ini dia special case. Apa maksud special case? Dia dikeluarkan pada hari menuai. Pada hari hasil itu dapat. Hasil itu dapat, kita pun keluarkan. Cuma dulu ada isu besar. Di tanah Melayu lah, kita cerita tanah Melayu konteks kita terutama awal-awal tahun 50-an, 60-an, 70-an, even 80-an sehingga ujung-ujung nak masuk 90-an sekalipun. Apa masalah dia? Masalahnya pada ketika itu, ini kita tak salahkan siapa lah, ini sebagai pengajaran untuk kita. Maknanya mufti dan para ulama pada ketika itu di negara kita, mereka tak berapa selesa nak ambil pendapat yang luar daripada mazhab Syafi'i. Maknanya kita dah set awal-awal gazetkan kita bermazhab Syafi'i. Jadi apa masalahnya? Masalahnya ialah dalam mazhab Syafi'i, pada ketika itu, dengar apa ini for the sake of perbincangan saja. Untuk mazhab Syafi'i, zakat tanam-tanaman yang kita keluarkan itu terhad kepada tanam-tanaman yang menjadi makanan penduduk tempatan saja. Faham tak? Dia sama macam asal-asal dulu kan kita keluarkan zakat kan, apa dia? Beras, ingat beras? Beras padi itu sebabkan mazhab Syafi'i menetapkan apa yang dimakan oleh penduduk domestik lokal itu saja. Jadi apa yang berlaku? Jadi dulu ada satu polemik besar. Apa yang berlaku? Sampai kalau masih ingat, waktu itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi masih muda lagi. Dia pernah dijemput datang ke Malaysia. Dia datang daripada awal tahun 80-an dia dah datang. Jadi bila dah banyak kali dia datang, orang berbisik-bisik pada dia tentang macam-macam isu lah orang minta dia selesaikan. Di dalam satu ceramah dia secara direct dia sebut. Dan dia kata ulama Malaysia jangan. You kena berani. Berani sebab apa? Sebab kalau you still kekalkan zakat tanaman itu kepada orang yang menanam tanaman yang menjadi makanan kepada penduduk tempatan, you menzalimi petani sawah. Sebab orang sawah ni dia dah miskin. Dia bukan orang kaya. Tiba-tiba dia keluarkan hasil, kita ambil pula suruh dia keluar zakat. Sedangkan tokek-tokek besar yang tanam kelapa sawit ratus ribu ekar tak kena apa-apa. Sebab alasannya apa? Orang tak makan kelapa sawit. La ilaha illallah dia kata. Seronoklah tokek kelapa sawit, seronoklah tokek nenas. Tokek padi katakan buat apa? Buat cili 1000 ekar ke, langsung tak kena. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? You kena berani cross you punya mazhab, ambil pendapat yang lebih hari ini lebih praktikal, lebih afdal, iaitulah pendapat
daripada mazhab Hanafi yang mengatakan semua dia mazhab Hanafi dia pegang apa dalil? Dalil yang Nabi kata semua tanaman yang ditimpa hujan, simbolik tanam-tanaman kita yang air hujan. Yalah, kelapa sawit kan semua hujan turun kan? Maknanya semua tanam-tanaman yang open, maksudnya open lah. Kalau kita pegang literal, kalau kita literal sangat ditimpa hujan kan orang pandai pula dia buat atap lah orang kita kan dia pandai nak mengelak kan. Jadi maknanya Nabi kata semua yang ditimpa hujan itu usyur 1/10 kena zakat. So dia kata barulah keadilan yang Nabi nak tunjukkan dalam pengeluaran zakat kita hasil. Ini yang you pergi minta pada petani padi yang tanah 2 relung, 3 relung tu buat apa? Makin miskinlah kawan tu. Jadi kena beranilah berijtihad dia kata. Jangan terikat dengan mazhab. Kita Islam ni dia luas. Jadi selepas itu barulah agaknya dah ditegur, barulah kita open minded sikit. Kita dah boleh cross. Kita ambil pendapat-pendapat yang lain yang kita rasakan lebih apa? Menepati maqasid syariah. Jadi hari ni tak ada isu dah. Hari ni syarikat besar pun kena apa? Keluarkan zakat. Sekalipun dia tak kira sebagai zakat pertanian, dikira sebagai zakat bisnes. Zakat bisnes maknanya berapa you punya hasil, tolak semua overhead, keluar zakat. Samdabi ke, tabung haji plantation ke, keluar. Jangan lagi kata apa? Tanaman hanya tanaman yang menjadi makanan. Itu alasan lah. Okey, jadi itu maksudnya apa? Wa atu haqqahu, dan kamu semua tunaikanlah haknya, hak Allah Subhanahu wa taala, yauma hasadihi. Hasad tu jadi masdar kepada penuaian. Hari kita petik hasil. Okey. Satu lagi, kenapa di situ dia highlight betul-betul hari kita petik hasil. Okey, dia tak ada masalah. Cuma kita sesuaikan dengan apa? Konteks semasa pada ketika itu. Zaman itu tidak ada teknologi storage. Faham tak? Tidak ada teknologi penyimpanan. Jadi maknanya yang the best ialah petik hari itu, fresh hari itu, bagikan terus kepada fakir miskin yang tengah menunggu. Itu maksud dia. Tapi hari ini nak bagi lepas 3 bulan kita petik pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada petani besar. Kita boleh simpan. Dan kalau kita bagi pada hari pertama tu takut apa? Takut busuk pula hari tu kan. Jadi kita simpan. Kita simpanlah. Jadi kadang-kadang menarik. Sebab apa? Tengok, kalau dulu hari raya korban, daging tu kena bagi hari itu juga. Nampak tak? Kena makan lebih kurang 3 hari macam itu. Dia tak boleh simpan lama-lama. Tapi Dr. Yusof Qaradawi juga yang apa? Yang dia kata apa? Kalau skala kecil-kecilan bolehlah. Tapi kalau you sembelih satu hari, let's say lah akan datang 1 juta ekor. Dia nak habiskan 3 hari macam mana? Akhirnya buang. Jadi sama juga matlamat nak jadikan benda tu sebagai benda yang bermanfaat tak terhasil. Jadi buat apa? Tak ada masalah. Limit masa tu tak payah kita ikut orang lama. Buat storage besar-besaran, buat kilang pun tak apa. Tinkan dia. Tahu tak? Daging korban tu masuk dalam tin. Lepas setahun nak distribute pun pulang. Lepas 6 bulan pun masih lagi valid. Sebab apa? Kita dapat selamatkan daripada membazir, dapat selamatkan daripada busuk. Jangan sibuk sangat 3 hari tu kita nak kelang kabut. Jadi kadang-kadang kena berani macam itu. Maknanya buatlah apa saja yang tidak jadikan benda itu membazir dan dia punya matlamat itu tercapai. Okey, yauma hasadihi. Kemudian Allah kata apa? Wala tusrifu. Asrafa yusrifu. Asrafa ni makna literalnya membazirlah, berlebih-lebihan. Kalau dalam doa kita israf, kita tukar dia kepada masdar. Asrafa yusrifu, israf. Wa israfana fi amrina. Kita minta doa kepada Allah kan. Minta ampun terhadap apa? Israfana, yang kita lebih-lebih. Apa maksud kita lebih-lebih? Yang israfana fi amrina, kita lebih-lebih dalam urusan kita. Dalam doa itu, lebih-lebih dalam urusan kita itu diterjemahkan sebagai apa? Keterlanjuran. Terlanjak. Orang suruh bawa 30, kita bawa apa? 180.
Terlajak tu. Itu maksud israfana fi amrina. Jadi wala tusrifu. Apa maksud wala tusrifu di situ? Cuba lihat. Wala tusrifu, dan janganlah kamu semua berlebih-lebihan. Ada beberapa makna berlebih-lebihan di situ. Yang pertama, dia merujuk kepada orang yang mengelat. Apa maksud mengelat? Dia kalau boleh dia tak nak keluar zakat, so dia gunakan secara maksimum sampai seolah-olah portion yang sepatutnya dikeluarkan zakat tu lah tak cukup lah tahun ni. Saya tak cukup ni. Katakan saya dah memang saya nak guna tahun ni semua sekali Dia tak pertama lah tak boleh nak bayar. Tak boleh nak keluarkan sikit pun. Itu pertama yang dikatakan apa? Wala tusrifu. Katakan dia makan. Ataupun dia sendiri yang apa? Dia sendiri yang, kalau orang daripada Kedah, dari utara dulu, dia tahu orang dulu dia tak ada apa? Dia tak ada teknologi. Kadang-kadang selepas dia tuai padi, selepas dia buat tu semua, dia ada rumah store kat belakang rumah tu yang dia boleh simpan untuk setahun ataupun 2 tahun yang dia target dia boleh makan dia simpan. Setiap hari dia ambil sikit-sikit je. Sebab dia takut akan datang berlaku itu, berlaku ini dan sebagainya. Ataupun mungkin dia tak ada storage yang canggih lah. Okey, itu yang pertama, jangan berlebih-lebihan pada apa? Pada kita gunakan, kita makan, kita habiskan sampai tak ada langsung portion untuk zakat. Yang kedua pun ada setengah ulama dia tak urai kat situ. Dia urai kat mana? Dia kata jangan kamu semua berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Ini merujuk kepada orang yang memang pure ataupun petani yang memang petani sebenar lah. Jadi apa maksud petani sebenar? Dia kata apa? Menuai setahun sekali. Menuai setahun 2 kali. Contohnya 3 kali itu kadang-kadang. 4 kali itu rare. Jadi apa yang dimaksudkan jangan kamu semua berlebih-lebih, awas. Jangan habiskan harta tu sekaligus. Manage duit tu baik-baik. Sebab you punya gaji tu 2 kali je setahun. Kalau lepas dapat hasil, you beli benda bukan-bukan, habis. Jadi itu maksud wala tusrifu ada juga yang ditujukan kepada siapa? Kepada petani-petani tadi. Silalah atur kewangan dengan pandai, jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab nak menunggu sekali lagi musim menuai itu. Macam-macam benda-benda yang tak dijangka akan berlaku. Mesin rosak, itu ini. Jadi simpan sedikitlah untuk kecemasan. Innahu la yuhibbul musrifin. Asrafa yusrifu. Tadi kita dah jumpa nahi dia la tusrif. Sekarang ini kita pergi kepada orangnya, iaitu apa? Musrif. Okay. Innahu la yuhibbu al-musrifin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai, tidak mengasihi, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebih-lebihan. Okey. Itu yang pertama. Okey, seterusnya kita pindah semula kepada apa? Kepada cerita binatang. Surah pun surah An'am. Jadi apa cerita dia? Allah kata wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu min rizqimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Okey. Hamulah. Cuba lihat perkataan hamulah. Itu asal daripada hamala yahmilu. Hamala tu apa? Bawa, carry, hamil. Dalam kes ini hamulah merujuk kepada binatang-binatang yang kita tunggangi, kita naiki. Binatang-binatang ternakan yang kita jadikan sebagai apa? Tunggangan kita. Unta katakan. Lembu orang buat kereta sekali Keldai pun boleh juga. Keldai pun orang naik.
Okey. Hari ini mungkin orang kata kereta dah banyak. Tapi ada setengah-setengah tempat sampai sekarang masih tidak ada teknologi, dia masih pakai semua itu. Jadi wa minal an'ami, dan sebahagian daripada haiwan-haiwan itu, haiwan apa? Binatang ternakan itu ada yang kita jadikan sebagai hamulah. Hamulatan, pengangkutan. Jadi sebab itu dia panggil an'am, binatang ternakan. Dia ada perkataan nikmat di situ. Orang dulu binatang tu boleh minum susu dia. Okey. Boleh dinaiki. Agak-agak tak ada makanan, boleh sembelih makan daging dia. Kulit dia boleh guna macam-macam. Bulu dia boleh buat baju. Jadi dipakai semua sekali. Maknanya an'am. Ada perkataan nikmat juga di situ. Okey, satu lagi apa fungsi dia sebagai farshan. Wa farsha. Farshan, masdar di situ dia sudah terjemah sebagai apa? Sembelihan sahaja. Makna konteksnya dia kata setengah itu dijadikan kenderaan, setengah dijadikan sembelihan. Senang cerita. Tapi sebenarnya perkataan farasha, kalau kita perasan, daripada situ lahir perkataan firash. Firash itu apa? Tempat kita baring, tempat tidur, segala kelengkapan yang ada itu mafrushah. Kalau kita sewa rumah dekat Arab, dia tanya kita, nak mafrushah ke tak mafrushah? Apa itu mafrushah? Fully furnished. Kalau tak mafrushah, maknanya tak ada apalah kat rumah tu. Kalau mafrushah, maksudnya apa? Kenapa dipanggil mafrushah tu fully furnished? Seolah-olah semua dah dibentangkan. Semua dah dihamparkan. Kita masuk cuci kaki, cuci tangan. Jadi apa maksud farasha? Makna asal farasha itu merujuk kepada benda yang ada dan hampir dengan tanah. Jadi maksudnya apa? Merujuk kepada haiwan yang kita baringkan dia dekat tanah untuk kita sembelih. Itu maksud wa farsha. Okey. Yang ini apa dia? Ayam, itik, angsa. Yang ini kita tak tunggang dia lah. Jadi Allah kata kulu mimma razaqakumullah. Makanlah kamu semua makanlah mimma razaqakumullah, daripada apa yang kata Allah telah rezekikan kamu. Makan. Jangan pandai-pandai kita nak haramkan yang Allah halalkan. Makan. Okey. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Di sini walaupun secara zahir ayat ini bermaksud jangan kamu semua ikut langkah-langkah syaitan. Khutuwat jamak kepada khutwah. Khutwatun. Jamak dia khutuwat. Okey, secara literal dia kata jangan kamu semua ikuti jejak langkah syaitan. Tapi dia berkait dengan ayat sebelum ni. Maknanya apa? Jangan pandai-pandai ikut hasutan syaitan yang kata binatang ni tak boleh tunggangi sebab dia dah beranak 5 kali. Dia dah berjasa pada kita. Binatang ni pula untuk lelaki saja, perempuan tak boleh. Jangan pandai-pandai. Benda-benda macam itu jangan. Okay. Alright. Keturunan saya tak makan ikan merah misalnya sebab dulu waktu datuk saya, moyang saya jatuh kat laut, ikan merah tu yang selamatkan dia. Itu pula. Dah dia sendiri pula, keturunan dia semua pantang makan ikan merah. Ada juga orang Melayu macam itu. Okay. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu, sesungguhnya syaitan itu kata Allah lakum, bagi kamu semua aduun mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas. Okey. Alright. Seterusnya
Dalam Quran ada 8. 8 ni sebenarnya 4. Ada 4 binatang yang Allah sebut secara jelas. Binatang ni binatang yang popular yang kita jadikan sebagai binatang ternakan, dan dia juga sebenarnya merupakan binatang yang Allah sebut untuk kita jadikan sebagai korban. Jadi korban ni pakai yang inilah. Kalau nak lari sikit pun, lari pada saudara-saudara sepupu papat dia yang terdekat saja. Jangan lari banyak sangat. Katakan apa? Ayam. Ada pula fatwa tu baru katakan. Ayam ni kita boleh buat korban tak? Boleh. Kita valuekan dengan lembu. Lembu ni kalau seekor 7,500. 7,500 tu kalikan berapa ekor ayam. Nanti kita korban lah. Yang tu tak ada. Itu fatwa tak pakai fatwa tu. Dia binatang-binatang yang Allah sebut dalam Quran sahaja. Dan dia lebih kepada al-an'am, binatang ternakan. Sebab tu ada setengah orang dia tak berapa, setengah ulama ni dia tak berapa terima kalau korban rusa misalnya. Walaupun rusa tu dah jadi ternakan. Sebab dia secara nature rusa bukan ternakan. Rusa dia binatang liar. Okay. Kambing, katakan kambing, tiba-tiba kita nak ambil pula kambing Himalaya yang duduk panjat gunung, duduk jilat-jilat garam itu tak boleh lah, sebab dia bukan yang dibela kan. Rare, payah nak dapat. Tapi kalau kambing kampung, kambing biri-biri, kibas, itu saudara-saudara je. Itu tak ada masalah. Jadi apa kata Allah? Samaniyata azwaj. Dalam dunia binatang ini ada 8 mempelai. Mempelai ni bukan orang aja ni. Binatang pun dia ada pasangan dia. Zaujud azwaj. Jadi ada 8 pasangan. Samaniyah tu bukan 8 ekor. Itu 8 berpasangan. Pasangan pertama apa? Ba'ni. Minab ba'ni. Ba'ni ni orang Melayu kata apa? Biri-biri dengan kibas sama tak? Biri-biri bahasa Melayu kan? Kibas. Ba'ni ni. Saya tengok gambar ni, handsome muka dia ni. Ni. Ni apa dia ni? Ini lebih kurang saudara apa? Ini lebih kurang saudara biri-biri lah yang berbulu-bulu macam ni. Okey. So 2 apa? Minab ba'ni isnain. Setengah tu kalau kitab lama dia kata domba. D-O-M-B-A. Tapi apa kaitan dengan mengadu domba? Saya pun tak tahu. Tengoklah tulisan lama. Jadi daripada apa? Daripada biri-biri isnain. 2 ekor. 2 ekor ni maksudnya apa? Seekor jantan, seekor betina. Sepasang lah. So daripada biri-biri ada 2 ekor. Okey. Wa minal ma'zithnain. Ma'z. Ma'z ni kita kata kambing kampung biasa tu. Kambing. Sebab Mak Saleh ni pun problem juga. Dia ada goat. Kambing kampung biasa goat kan. G-O-A-T Kalau biri-biri dia kata apa? Sheep. Betul, sheep. Dia ada sheep S-H-E-E-P. Lagi apa lagi bahasa Inggeris yang ada kambing? Saya ingat. Tapi Mak Saleh pun banyak agak nama kambing ni. Kata kambing Mak Saleh pun banyak agak. Yang goat tu yang kita tu lah, kambing kampung tu. Okey.
Wa minal ma'zith nain, dan daripada kambing biasa 2 ekor juga, ada 2. Maknanya seekor jantan, seekor betina. Jadi Allah minta kepada Nabi SAW, cuba tanya pada musyrikin Mekah tu, cuba test tengok kat dia. Sebab banyak sangat binatang yang dia suka-suka, dia sendiri buat senarai, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh makan, ni pantang larang, tak boleh sentuh, ini tak boleh kacau, ini tak boleh. Banyak sangat. Jadi cuba tanya dekat dia. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Az-Zakarain. Itu kena tanya Ustazah Tajwid lah. Tapi kalau bahasa Arab, dia tidak begitu. Bahasa Arab macam mana? Bahasa Arab begini saja. Tengok. Kalau bahasa Arab sebenarnya dia adalah AA tu. Okey. Az-Zakarain. Maknanya A yang pertama ni soalan, adakah kan dia bukan situ. Macam ni. Alright. Ini sepatutnya. Kan. A yang pertama ni, ni A soalan. Zakar yang kedua ni, zakar, male. Zakarai ni 2 jantan. Muannas dah ni. Okey. Kita ada muzakkar muannas. Muzakkar muannas tu masculine feminine. Ni zakar. Zakar maknanya kalau lelaki, male. Kalau zakar ni kita nisbahkan kepada binatang, jantan lah. Jadi tadi kita dah sebut 2 jenis binatang. Biri-biri sepasang jantan betina, kambing sepasang jantan betina. Jadi soalannya Allah minta Nabi tanya, Az-Zakarain, adakah 2 jantan? Adakah 2 ekor jantan? Harrama, yang telah diharamkan. Adakah 2 ekor jantan harrama yang dia telah haramkan? Maksudnya apa? Adakah yang tak boleh makan tu seekor jantan biri-biri, seekor jantan kambing biasa? Ada tak Allah haramkan? Cuba cek tengok awak punya buku tu. Awak pandai-pandai buat senarai ni. Ada tak? Atau al-unsayaini. Unsa. Unsa kalau manusia apa? Perempuan. Kalau binatang, unsayaini. 2 betina. Betina biri-biri, betina kambing biasa. So yang Allah tak bagi makan ni 2 jantan tadi ke 2 betina? Okey. Cuba jawab sikit tengok. Atau mashtamalat. Amma ni apa maksud amma? Jangan tersilap dekat amma situ Amma situ ni. Amma dekat situ sebenarnya ialah tambah ma. Nampak? 2 perkataan ni. Atau apa yang. Jadi tulisan dia apa? Dia gabungkan ajalah. Amma. Biasa dia soalan tambah ma. Amma atau apa yang. Okey. Ammashtamalat
Ishtamala yashtamilu. Atau mashtamalat, apa yang ishtamala ni boleh juga kita terjemah merangkumi. Syumul tu sempurna. Ishtamala ni ada, merangkumi, menyempurnakan. Itu maksud ishtamala. Okey, atau apa yang ishtamala alaihi, sempurna ke atasnya, ada ke atasnya. Ada di mana? Arhamul unsayain. Arham ni ialah rahim, jamak kepada rahim. Unsayain ni refer kepada dua betina tadi. Seekor betina biri-biri, seekor betina kambing biasa. Jadi maknanya apa? Yang haram tu, apakah dua jantan tadi tak boleh makan, ataupun dua betina yang tu tak boleh makan, ataupun jantan betina tu boleh makan. Yang tak boleh makan ialah apa yang dua-dua betina tu kandungkan dalam perut dia. Tiba-tiba besok bila dia lahir saja, tak boleh pula sebab dia ni dulu pernah berjasa kepada kita. Macam-macam kita dah baca sebelum ni kan, macam-macam pentalarang yang direka-reka yang tu. Jadi soalan kita, apakah yang diharam tu dua jantan tadi, ataupun dua betina tadi, ataupun apa yang dua betina tadi kandungkan dalam rahim dia. Itu soalan yang Allah minta kepada Nabi. Sampaikan, tanyakan kepada musyrikin Mekah pada ketika itu. Bila soalan itu telah ditanyakan, nabba'a yunabbi'u nabbi'uni, kamu semua khabarkan kepadaku, beritakan kepadaku, ceritakan kepadaku, kepada Nabi. Tapi nak cerita dengan saya, nak datang bersembang dengan saya, nak jelaskan soalan yang saya tanya tadi tu, jawapan tu perlu bi'ilmin, dengan ilmu, dengan pengetahuan, ataupun dalam agama dengan apa? Dengan dalil, dengan nas. Saya tak nak reka-reka, saya tak nak. Datuk saya kata, nenek saya dulu cakap, tu saya tak nak dengar. Saya nak dalil. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu semua orang-orang yang benar, orang-orang yang benar dalam dakwaan kamu, ini boleh makan, ini tak boleh makan, ini boleh makan, ini tak boleh makan. So dalil mesti ada. Lain kalau saya tak boleh makan, sebab saya makan je gatal-gatal 3 hari 3 malam. Dalilnya apa? Tak adalah daripada surah mana-mana. Tapi saya bawa apa? Syahadah ataupun apa? Penyaksian daripada Dr. KPJ ataupun SJMC. Itu pun memadai. Doktor yang kita percaya amanah dia, keilmuan dia, itu tak ada masalah. Okey. Sikit lagi kita habiskan lagi. Baki binatang yang seterusnya apa? Yang seterusnya ialah wa minal iblis nain. Yang termasuk 8 tadi tu, ada lagi 2, iaitu apa? 2 ekor unta. Ibil adalah unta. 2 ekor di sini maksudnya 2 ni lah jantan betina sepasang. Wa minal iblis nain. Kemudian termasuk lagi yang biasa kita buatkan korban, apa lagi? Lembu pula. Wa minal baqaris nain. Dan dari lembu pun ada 2. Seekor jantan, seekor betina. Jadi soalan yang sama dengan kambing tadi, Allah minta tanyakan kepada musyrikin Mekah pada ketika itu, qul az-zakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini. Jadi saya tak boleh terjemahlah refer yang tadi je. Soalan ni sama, ulangan. Adakah yang Allah haramkan tu 2 jantan, seekor unta, seekor lembu, atau betina,
seekor betina unta, seekor betina lembu, ataupun apa? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau apa yang ada pada apa? Pada rahim kedua-dua betina itu. So mana satu yang haram ni? Cerita sikit. Jelaskan kepada saya. Itu berkenaan. Jadi itulah yang disebut 8 tadi tu. Maknanya binatang yang kebiasaannya kita ternak dan yang sah untuk kita buat korban, 8 itulah. Yang lain-lain tu kalau akhir kata kita berjaya ternak, kita tak buat korban lah. Tiba-tiba dekat Kuala Selangor tu landak pula dia ternak. Ramai pula orang datang pergi makan restoran dia. Rupanya dia makan tu apa? Tikus dia makan rupanya. Kan landak-landak lah. Tapi landak tu keluarga tikus sebenarnya. Landak tu kalau tengok dia punya macam kita ni kan, apa manusia ni apa dia panggil? Allah, apa istilah manusia ni dalam sains? Kita ni kan Homo sapien, Homo sapien. Kita kan kalau istilah Darwin ni kita punya DNA kan Homo sapien. Landak ni dia kalau tengok dia punya keluarga dia keluarga yes, dia keluarga tikus tanah. Dia family tikus. Tapi nak buat macam mana? Kita katakan kita makan udang, ketam, lobster, dia tu sepupu sepapak dengan apa? Lipan. Macam mana kan? Saya kena gaut pula kali kedua. Balik kampung baru ni, mak betul masak lobster pula. Tengok je lah kita. Macam mana? Dia boleh beli lobster yang besar tu pula. Okay. Tapi wallahu alam lah. Mungkin saya pernah sebut dulu kan. Antara mazhab Hanafi semua dia tak makan. Dia tak makan yang udang, yang ketam. Sebab pada dia apa? Dia kata itu semua MPSJ. Tahu? Benda terbuang. Bukan terbuang. Dia cleaner dekat bawah lah. Kan dia kerja dia bersihkan, dia makan lebihan. Sebab tu kalau makan tu kan kena batu karang, kena bersihkan betul-betul sebab dia banyak dalam badan dia tu benda-benda yang sisa-sisa tu. Tapi tak apa, yang penting halal lah makan. Okey. Am kuntum syuhada, atau kata Allah. Am boleh atau, am boleh adakah, am boleh apakah. Ini soalan kita seterusnya. Kuntum, kamu semua, syuhada, jamak kepada syahid. Syahid ni apa? Saksi. Menjadi saksi. Atau apakah kamu semua menjadi saksi-saksi? Tatkala ketika mana Allah wassakum, Allah telah mewasiatkan, Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan. Wasiat ni benda yang penting. Apalagi kalau kita nisbahkan perkataan wasiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya kita nak kata dengan dia apa? Agak-agak waktu Allah berfirman 2 ekor tak boleh, ini boleh, ini tak boleh tu, awak tengok ke? Awak dengar ke masa tu jadi syahid ke? Okey. Itu maksud soalan am kuntum syuhada idz wassakumullahu bihaza, dengan ini. Dengan ni itu dengan yang kita sebut tadi itulah. Kalau tak ada dan memang tak ada pun. Jadi ketika itu amaran kita yang seterusnya apa? Kita kata faman azlam, maka siapakah yang lebih zalim? Soalannya siapakah yang lebih zalim? Tapi mafhumnya apa? Tidak ada siapa yang lebih zalim. Memang daripada orang yang iftara yaftari, ifta'ala yafta'ilu, mereka mengada-adakan kaziban ala Allah, penipuan, pendustaan ke atas Allah. Dahlah menipu.
Tujuannya pula apa? Adalla yudillu, menyesatkan. Liyudilla, agar dia menyesatkan, supaya dia menyesatkan manusia. Manusia yang macam mana? Ini yang kita risau ni, bila mana kita termasuk manusia yang bighairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa asas yang kuat. Kita cakap, orang tua tu cakap takkanlah atuk kita menipu kan. Atuk tu kan makan garam. Ni yang masalah ni. Dia main kira makan garam je. Dalam agama tak boleh begitu. Dalam agama tanya, rujuk, selidik. Okey. Jadi liyudillan nas bighairi ilmin, innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak memberi hidayah, al-qaumaz zalimin, kaum orang-orang yang zalim. Jadi kita kembalikan perkataan zalimin di sini kepada orang yang disebut di awal ayat, faman azlam, siapakah yang lebih zalim. Jadi yang lebih zalim inilah yang Allah kata Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi alhamdulillah kita sampai ayat apa tu? Ayat yang ke-144. So nanti insya-Allah pada sesi yang akan datang kita sambung tentang apa? Tentang sedikit lagi kategori-kategori binatang-binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Cuma ada setengah-setengah tafsir itu, cuma yang itu tidak popular di tempat kita lah. Setengah-setengah tafsir itu dia kata nanti dekat ayat yang selepas itu dia ada setengah memang ulama yang menyebut apa? Yang Nabi suruh kita samak secara jelas itu hanyalah anjing sahaja. Tapi dalam urusan babi tak ada. Tak ada hadis ke ayat Quran yang kata kalau sentuh babi kena samak. Cuma yang belah kita ni kita kiaskan dengan anjing dan babi. Tapi memang ada setengah pendapat yang kata tidak perlu, basuh saja. Nak sertu-sertu ke tak perlu. Jadi itu khilaf dia besar di situ. Ada khilaf yang besar. Sebab dalam hadis yang jelas Nabi kata basuhlah dengan 6 air, 1 air tanah, itu Nabi sebut anjing saja. Babi tidak ada. Cuma dalam Quran babi hanya dikata apa? Diharamkan daging babi. Dia diharamkan daging lah. Cuma dalam bab fiqh, kenapa kita sertu, kenapa kita samak? Sebab kita masukkan dia dalam kategori mughallazah. Najis, mughallazah. Dia nak selamat daripada khilaf tu, kita samak lah. Tapi nak katanya, jangan terkejut, jangan terperanjat kalau ada yang pegang kata apa? Babi tidak perlu disamak. Kita hanya basuh saja. Sebab tidak ada nas yang mengatakan kita perlu samak dia. Itu sebagai apa? Sebagai sharing kita lah. Maknanya kalau pernah dengar orang cakap itu, jangan kita terperanjat pula. Kata kita nak kata dia sesat ke tak? Memang ada yang pegang begitu. Yang tidak ada khilaf, tidak ada pertikaian, anjing. Anjing memang kita kena samak. Tapi babi masih ada perbincangan di situ. Okey, tak apa. So nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.